Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kami nak membuat pemasangan plastik silver shine pada batas yang telah pun disiapkan. Tetapi kali ini tidak menggunakan semat, tetapi menggunakan timbunan tanah sahaja. Jadi kali ini kami menanam cili padi kampung hijau, cili burung yang kecil-kecil tu. Okey, Baidi, cakap sikit Baidi, apa Baidi nak buat ni? Kita sekarang nak balut batas dengan plastik silver ini untuk menghalang rumput tanpa menggunakan klip. Kita kaedah timbun tanah tepi-tepi dia, ujung pangkal dia. Okey. Tengok kali ni tidak menggunakan sembarang klip. Jadi siapa-siapa yang tak ada klip tu jangan pening-pening kepala. Kita tengok cara Abang Edi. Hari ni kita menengok Abang Edi memasang plastik silver shine tanpa menggunakan sebarang paku ataupun penyemat seperti yang digunakan sebelum ni, kayu, strapping belt ataupun besi pagar yang dilengkokkan. Kali ni Abang Edi menggunakan timbunan tanah di sekeliling batas. Sila tengok. Bagi yang tak ada alat semat tu. Panjang batas ni 30 meter. Okey, kaedah pertanian ni banyak cara. Jadi hasil kreativiti anda sendirilah bagaimana untuk memudahkan kerja dan cara-cara di kebun supaya tak stres memikirkan peralatan yang susah dicari. Kadang kita terlalu moden sangat pun bagi saya tak patut juga sebab banyak benda-benda ataupun perkara-perkara yang boleh kita fikirkan secara logik kemudian kita buat di kebun kita. Kalau kaedah macam ni bukan asing lagi. Ramai dah yang buat macam ni. Cuma sebelum-sebelum ni kami menggunakan penyemat. Itu pilihan. Jadi kami ni 7 musim, 7 macam cara lah kami buat. Jadi 5 musim yang terdahulu kami tak tunjuk cara. Dan macam-macam aksi dah Abang Edi buat. Bedi? Kami nak menanam hanya cili padi burung sahaja selepas ini. Kerana hari tu cili padi kami bercampur-campur oleh kerana masalah kekurangan benih cili padi burung. Jadi sekarang kami dah dapat benihnya. Kami nak tanam cili padi burung sahaja. Yang kecil-kecil tu. Ini adalah baka cili padi burung yang akan kami besarkan untuk mendapatkan benihnya. Okey, sekarang dibentang. Okey, batas ni dah pun siap tahi ayamnya, kapur dan NPK 1616. Jadi tinggal dibataskan saja, dibuat batas. Kemudian barulah dibalut dengan plastik silver shine. Okey. Kita ketatkan, kita tarik. Okey, mari tarik. Terikkan. Seperti sebelumnya Abang Edi cakap, pasang plastik ni semasa waktu panas. Okey, saya tolong pijak. Abang Edi suruh pijak Abang Edi. Saya pijak sini. Untuk tahan. Okey, Abang Edi letak tanah. Macam ni. Jadi, kali ni kita gunakan kaedah menimbun tanah. Pasti dah ramai yang tahu.
Tapi saya yakin kerja Abang Edi ni lebih kemas lah. Ya, Abang Edi? Ya, saya. Okey. Kali ni batas agak rendah berbanding yang dulu. Kerana, kalau perasan tadi, tidak ada drip tape dalam. Ya. Cili-cili ni ditanam tanpa menggunakan drip tape ataupun siraman menggunakan drip tape. Sebab tanahnya tengoklah lembab. Begitu lembab. Dan satu lagi alasannya tak pakai drip tape kerana tanah ni dah turun. Level tanah ni dah jauh turun, hampir 2 kaki dia turun sejak kami meratakan 7 tahun dulu. Jadi dia tanahnya lembab. Bila lembab kami tak adalah siram. Kali ni betul-betul secara tradisional juga penanaman kali ni. Lebihannya digunting. Rambut Abang Edi dah macam helmet. Besar rambut dari muka. Betul ke ayat saya tu? Nampak terik. Kerana tanah ni basah. Jadi kuat dia mencengkam. Menimbun tanah ni. Saya pun ada kasut juga. Ni kami pasang papan sebab batas ni baru siap. Yang ni semalam hujan, nak lalu tak boleh. Jadi ni anak cili yang dah ditanam seminggu lepas. Sekejap sebulan. Okey, Abang Edi mulakan di tengah. Menimbun tanah bermula di tengah. Macam tu. Betul-betul tidak menggunakan penyemat. Jadi sesiapa yang pening mencari penyemat tu tak payahlah pakai penyemat, buatlah macam ni. Okey, ada pertanyaan, berapakah tempoh hayat cili padi? Bergantung. Kalau cili padi kampung, dia boleh sampai setahun. Sampai 2 tahun pun boleh. Tapi tengok pada masalahnya pokok tu. Kalau terlalu banyak pokok yang rosak diserang Anthrax atau Patex, biasanya itu akan dicabut lebih awal. Sekarang pukul 5 petang, kami agak awal keluar. Habis asar kami keluar. Kerana memang nak time panas. Kalau lambat sikit kan dah sejuk. Dia plastik ni agak gelembung. Lepas tu angin kuat lagi. Kalau untuk penanaman cili besar pun atau cili kulai pun sama saja kaedahnya ya. Boleh dibatas. Malah dibatas umurnya lebih panjang. Kalau di polybag atau kaedah fertigasi biasanya 6 hingga 7 bulan produktif. Kemudian kita akan cabut. Tapi kalau dibatas mencecah 8 ke 9 bulan buah masih banyak. Kami tak menanam cili besar di sini. Kami menanam di tempat yang lain. Di sini hanya kami difokuskan untuk cili padi kampung. Okey, lebar batas ni seperti biasa 80 cm. Lebar batas 80 cm. Jadi plastik silver shine yang kami gunakan yang bersaiz 4 kaki. Ada yang 5 kaki ya. Tapi biasanya yang 5 kaki tu untuk sayur-sayuran. Kami dah gunakan tanah ni, termasuk yang ini dah 7 musim. Bermakna 7 tahun berturut-turut kami gunakan tanah ni untuk penanaman cili padi. Okey. Abang Edi telah pun menyiapkan kerja-kerja membalut batas dan menimbun tepi-tepi plastik tu. Dan nampaknya sebelah kanan saya macam ni. Jadi ini yang sebelum dan ini yang selepas nanti. Tanpa menggunakan sebarang paku, penyemat ataupun dawai yang dibentuk.
Okey, ini adalah ni center line yang Maidi buat sekarang ni, tengah-tengah untuk dia pasang pancang untuk menanam pipe PVC tu. Okey, tali yang dipasang kat sini Maidi akan tarik ke sana sebagai penanda tengah, supaya nanti cili yang ditanam lurus. Lubang tanam lubang tanam kali ni 1 meter. Jadi kali ni dapat tanam 30 pokok saja setiap batas. Jadi macam-macam kaedah kami guna. Ada yang 50 cm, ada yang 60 cm, ada yang 70 cm. Pernah juga kami tanam 30 cm. Jadi setiap musim kami akan buat macam-macam cara. Macam-macam PL kami buat, ya, untuk mencari tahu dan merasai pengalaman menanam dengan pelbagai kaedah. Jadi kami memang fokus di tanah ini cili saja. Tak pernah kami tanam tanaman yang lain. Semuanya cili saja. Sebab pada umumnya cili suka di tanah sawah. Dan yang kami suka pula kurangnya penggunaan air, sebab di tanah sawah ni sentiasa lembap. Okey. Dah siap. Okey, nampak bagi di tanda tu. Untuk memasang pancang. Dah siap dengan talinya tu. Talinya tu ada tujuannya, ya. Seperti batas sana nanti. Untuk wet mat sebenarnya. Untuk memegang wet mat. Untuk menegangkan wet mat atau untuk mengikat wet mat. Okey, ada yang tanya lagi. Kak, senang tanam di batas ke tanam di polybag? Kalau jimat kos tu di batas. Tapi kalau nak buat fertigasi silakan. Ya. Cuma saya menyeru kepada kontraktor yang mengambil sub untuk memasang set fertigasi untuk petani-petani pemula. Janganlah mencekik, ya. Janganlah cekik darah. Sebab mereka ngadu dengan saya dengan jumlah kos yang sangat tak prihatin langsung. Memang tak patutlah. Dan bagi pemula-pemula pula, kalau boleh cari barang tu sendiri di hardware, survey dulu harga, baru buat. Buat sikit-sikit, pasang sikit-sikit. Jadi secara tak langsung kita dapat kemahiran menentukan kos dan menjimatkan kos. Jangan terburu-buru, sebab pertanian ni segala bentuk kos kita kena kira. Sebab setiap masa yang kita gunakan di kebun itu memerlukan kos upah juga sebenarnya, ya. Bayar untuk diri sendiri dulu sebelum membayar orang lain. Jadi kami tidak menanam secara terus sekali banyak. Sebab kami kerja berdua je. Abang Edi, saya, kami tak ada meminta pertolongan sesiapa. Okey, ni adalah wet mat bersaiz 1.2 meter lebar. Wet mat ni kami gunakan hanya untuk laluan saja. Ini adalah wet mat yang
diguna pada musim lepas. Kalau tak ada wet mat, boleh juga guna plastik silver shine yang agak tebal sikit tu. Tapi risikonya licin. Lepas tu kalau hujan, air tak kering lah. Okey, dalam video kami Tanah Subur, boleh review video saya yang terdahulu, cara pasang plastik silver shine di batas dengan cara menggunakan penyemat untuk mengemaskan silver shine dengan wet mat ni. Tapi kali ni Abang Edi menggunakan kaedah yang sangat manual, menggunakan tanah sahaja. Okey, harga bagi wet mat ni segulung sepanjang 200 meter. RM320. Itu yang 200 meter. Kalau yang 400 meter, 530. Itu di kawasan kami di Tampin. Kalau di tempat anda, kami tak pastilah. Tapi saya tengok di Shopee harganya 600 lebih. Boleh ditunjukkan cara mengikat wet mat ni. Ya, untuk supaya tak terbang lah. Dan di sebelah sana, inilah caranya. Seperti apa yang dibuat yang sebelah sini. Begitu juga yang di sini. Jadi yang melekatkan wet mat tu ke tanah hanya tali yang dipasang di pancang ni. Okey, saya rasa itu saja. Kerja-kerja yang akan datang akan saya videokan sebab dari video ni banyak tips-tips yang Abang Edi sharekan untuk anda praktikkan di kebun. Okey. Okey, Abang Edi, bye-bye. Bye.